Orang kata akhir zaman, itu hari masa Covid, guru-guru semua dah sebut, tuan-tuan guru, habib-habib kita, tuan-tuan guru yang nampak fitnah-fitnah ini disebut apa? Berlaku PKP itu adalah fitnah akhir zaman. Semua kena bersiap sedia. Zaman akan makin gelap sesuai dengan sabda Nabi SAW. Fitnah akhir zaman makin dekat, makin dekat. Bahkan kita dah dalam hampir-hampir kemuncak fitnah akhir zaman. Dan semua yang berlaku ini adalah helaian-helaian, fasal-fasal ataupun chapter-chapter yang akan menjerumus kepada kemuncaknya akhir zaman. Dan dalam akhir zaman memang dalam akhir zaman. Tapi fitnah akhir zaman kemuncaknya bila sebelum keluarnya Mahdi kan. Keluar je Mahdi itu dah mula kemuncak. Paling kemuncaknya bila Dajjal. Maka nak mula keluar Mahdi itu bila? Sekarang bibit-bibitnya dah mula diaturkan oleh Allah. Semua yang berlaku sekarang adalah aturan. Bagi mereka yang tentera Dajjal adalah sebagai buaian bagi mereka supaya dia lebih leka dan lebih cinta pada dunia. Bagi mereka yang nak berjuang bawah Imam Mahdi, yang nak mati husnul khatimah, yang nak berjuang asalkan bawah Nabi, segala yang berlaku sekarang adalah training dan latihan. Untuk apa? Untuk kau belajar berjimat, untuk kau belajar suka dengan tak ada duit, untuk kau belajar suka dengan kelaparan, untuk engkau rela dengan kepayahan. Jangan asyik komplain aja. Asal susah sikit, ini kerajaan macam-macam tau sekarang, ini kerajaan gini tau, ini susah lah sekarang nak masuk gini susah. Jangan komplain aja. Kena sekarang, daripada sekarang jiwa kita kena pandai menyesuaikan dengan keadaan tanpa banyak komplain. Itu dia akhir zaman. Itu dia akhir zaman. Akhir zaman sederhana sangat. Sahabat-sahabat waktu diboikot 3 tahun, diboikot 3 tahun, apa jadi? Antara riwayat menyebutkan sahabat ni makan rumput. Sampai jauh lepas boikot tu, sahabat-sahabat ni duduk berkumpul. Inti ingatlah, inti dulu, kita dulu kumpul makan rumput waktu kena boikot. Sayyidina Khadijah menyusukan puteri Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah. Keluarnya apa? Bukan susu, keluarnya darah. Kurus kering sehingga boikot punya dahsyat. Meninggal wafat Khadijah dan Abu Talib disebabkan boikot. Kurus kering sahabat. Habis apa yang memegangkan mereka dengan Nabi SAW? Maulid. Mereka baca maulid, tak ada baca maulid, tapi setiap hari cinta dan rindu mereka diperbaharui melalui menatap wajah Nabi SAW. Maka maulid ini adalah benteng kita untuk kita pertahankan diri. Ada orang bawah Mahdi sekalipun, dah bawah Mahdi, dah nampak dah pun Mahdi, tapi di dalam pentadbiran Mahdi, dianya hati dia berbolak-balik. Apa pasal Mahdi ni simple sangat Apa pasal Mahdi ni langsung tak ada gaya Apa pasal asal aku bawah Mahdi aku akan susah Apa pasal pihak sana nampak lagi mewah? Apa pasal pihak sana nampak pengurusan mereka lagi bagus sehingga income mereka, pendapatan mereka makin tersalur? Apa pasal begini Apa pasal Mahdi begini Tapi nak keluar dari Mahdi dia takut. Sebab apa? Aib guru-guru anak, adik-beradik anak nanti cakap apa? Bukan kerana Allahnya, bukan kerana Allah Ta'ala. Dah berlaku belum zaman ni? Punya apa? Kereta api, ya panggilan perang. Ya panggilan perang belum sampai lagi panggilan perang. Jadi apa kita sebut tadi? Belum berlaku lagi. Zaman Mahdi dah berlaku jiwa yang begitu. Macam mana? Kita pergi tengok di Palestin, di Syria. Di Palestin, siapa yang memperjuangkan Palestin sekarang? Orang Palestin sendiri tak ada. Yang orang Palestin yang memperjuangkan Palestin sebab apa? Adik-beradik aku dibunuh, mak bapak aku dibunuh, anak aku dibunuh, rumah aku dihancurkan, pegangan aku, adat aku dihancurkan, Yahudi belagak. Tak ada pun kerana Allah semata-mata, tak ada pun kerana nak menegakkan syiar Rasulullah. Semuanya kerana apa? Personal interest. Adik aku, abang aku, mak aku, bapak aku, rumah aku, duit aku, income aku. Sama tak macam zaman Mahdi? Sama. Dah bawah Mahdi tapi ikutnya dengan Mahdi tu kerana personal interest. Kalau aku keluar, adik aku cakap apa, adik-beradik aku cakap apa, guru aku cakap apa, mak bapak aku cakap apa, tak apalah aku tahan sikit, aku tahan sikit. Zaman Mahdi kau boleh tahanlah dengan segala tak ikhlas engkau. Keluar je Dajjal dah tak tertahan lagi dah. Menyampah terus dengan kerajaan Mahdi, terus pindah pada Dajjal. Sebab apa? Semua yang dipendam dalam hati Dajjal offer. Apa yang Dajjal offer?
fatwa yang lembut dalam Islam. Dajjal ada pentadbiran Islam dia, kementerian keagamaan dia. Ada fatwa yang lembut Dajjal kasih. Tak perlu ikut mazhab, ikut Quran dan hadis sahaja, Dajjal bagi. Bacanya biar beralun-alun dalam Quran. Dalam imam baca biar berlenggok-lenggok. Azannya biar style. Imamnya pakai yang mahal-mahal. Ente dalam Islam, ente punya rumah kena hias betul-betul. Tak boleh kalah dengan orang yang bukan Islam. Keduniaan tak? Keduniaan. Tuan-tuan guru kita tak ada, bawah Imam Mahdi tak ada. Rumah Imam Mahdi, siapa nak rompak suka hati, siapa nak masuk ceroboh suka hati. Tak ada bodyguard. Ente nak masuk, ente masuk. Ente nak keluar, ente keluar. Ente nak cari duit dengan anak, tak ada. Ente nak bantuan, anda bantu dengan apa yang ada. Begitu konsep Imam Mahdi. Rumahnya cukup sederhana. Bahkan semua yang bawah pentadbiran Imam Mahdi perlu begitu jiwanya. Maka dari sekarang, ama'ana lil asi, rujuk' ilal maula, Ibn Habib Ali Habsyi sebut tadi. Bukankah sudah tiba masa bagi mereka yang bermaksiat untuk pulang pada Tuhannya, berlaku benar pada Tuhannya, stop menegakkan benang basah pada Tuhannya, jujur pada Tuhannya, mengaku pada Tuhannya. Sebab apa? Akan sampai zaman, kalau yang dalam hati kau belum suka nak let go, dalam hati kau belum suka nak lepaskan, keduniaan yang dalam hati kau belum suka nak lepaskan, kemasyhuran yang dalam hati kau belum suka nak lepaskan, cinta antara manusia engkau tegakkan, cinta Allah engkau abaikan, kehormatan di hadapan mata manusia engkau tegakkan, kehormatan di bawah pandangan Allah engkau lepaskan. Sampai zaman Mahdi engkau akan berbolak-balik. Bahkan sebelum Mahdi datang lagi, waktu perang dunia lagi, sebelum Mahdi keluar, kau dah paling tadah. Paling tadah aja keluar Dajjal dah tak ada hukum lain tau. Kita pegang pada Dajjal je, nampak aja orang yang pegang pada Dajjal halal darahnya, terus boleh pancung walaupun dia kata aku orang Islam. Bawah Dajjal aja murtad, bukan Islam. Macam mana tu? Daripada sekarang PKP ini dan apa yang berlaku di sekeliling kita, latihan bagi mereka yang nak bawah Mahdi. Latihan, dan zamannya dah dekat. Zamannya dah dekat. Dan segala yang berlaku ni adalah bibit-bibit untuk menjurus kepada, bukan mula akhir zaman, menjurus kepada kemuncaknya akhir zaman. Kemuncaknya akhir zaman. Habis apa kita nak buat? Hadir maulid. Dan dalam maulid, letakkan keinginan yang sangat tinggi. Ya Allah, aku keluar maulid ni, aku suka sangat tengok orang-orang yang baik. Kawan-kawan aku semua baik, ya Allah. Kawan aku habis maulid, makamnya di sisi kau naik. Kawan aku habis maulid, hadir maulid dengan aku, berguru sama guru dengan aku, baca maulid yang sama dengan aku, bersalaman-salaman dengan aku. Tapi dia keluar maulid, makam dia naik. Dia keluar maulid, dah tak ada buat perkara yang kotor-kotor macam aku. Aku macam mana ya Allah, aku macam mana? Aku suka tengok kawan-kawan aku begitu ya Allah. Jadikan aku begitu. Letak pengharapan yang sangat tinggi pada Allah untuk jadi begitu. Kemudian yang kedua apa dia? Masuk dalam majlis maulid, sedar bahawasanya Nabi dan Allah tak perlu pada maulid kita. Yang perlu pada maulid ni siapa? Kita. Maka susah payah macam mana pun datang. Orang aja perlu makanan, sanggup beredah SOP apa semua, sanggup ikut SOP, sanggup dengan face masknya, gumamahnya, dengan beraturnya, dengan kadang-kadang dah langgar SOP, sanggup bersepit-sepit apa semua kan, langgar-langgar bahu apa semua, semata-mata nak apa? Beli makanan. Semata-mata nak apa? Roti gardenia. Betul? Kononnya keperluan. Inti masuk maulid ni dia dapat husnul khatimah. Keperluan tak husnul khatimah? Satu keperluan yang lebih dahsyat. Bahkan kita perlu rela lapar asalkan dapat husnul khatimah. Asalkan dapat husnul khatimah. Ini majlis maulid adalah benteng dari Nabi SAW. Benteng dalam bentengnya Nabi SAW. Maka masuk, selagi ada majlis maulid yang boleh hadir tanpa darurat, masuk. Yang boleh hadir tanpa darurat, masuk, hadir dan semarakkan majlis maulid. Semarakkan majlis maulid. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita dengarkan tausiah daripada Ustaz Syahir sikit, kita minta Jimmy Azmi untuk